Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua peserta yang mengikuti program Your Apple Teacher Journey sesi yang ketiga pada malam ini, anjuran APL Malaysia dengan kerjasama Delima KPM. Apa khabar para peserta semua? Didoakan semua masih kekal energetik dan terus bersemangat dengan kami untuk bersama-sama meneroka hub pembelajaran profesional Apple Education Community khas untuk para pendidik yang menggunakan teknologi Apple. Saya percaya para peserta dah tak sabar untuk meneruskan pembelajaran digital kita pada malam ini bersama dengan penceramah hebat kita, Ustaz Rizky. Jadi sebelum kita lanjutkan perkongsian program kita pada malam ini, moleklah adanya kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Semoga majlis ilmu kita ini diberkati. Jadi para peserta yang dikasihi dan dirahmati sekalian, saya harap semua dah makan, dah kenyang. Sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, marilah kita sama-sama saksikan sebentar video intro kepada program kita pada malam ini. Jom kita saksikan. Saya boleh dengar tak? Tak, maaf Okey, Alhamdulillah dengan lafaz syukur kehadrat Yang Maha Esa, dengan izin dan ketentuannya kita dapat sama-sama bersua pandang. Saya dah buka kamera. Kalau cikgu, rakan-rakan guru serta para peserta sudi untuk sama-sama bersua pandang dengan saya, moderator pada malam ini dan juga dengan penceramah kita Ustaz Rizky dalam Webex ini untuk malam sesi yang ketiga. Bolehlah kita sama-sama onkan kamera. Okey, sedikitlah kita flashback balik para peserta semua. Sesi pertama yang kita bermula hari Isnin baru ini, Become an Apple Teacher sudah. Jadi sedikitlah saya seru. 3 kali sebut dia. 3 kali saya sebut saya seru supaya rakan-rakan guru, para peserta semua ada target lebih-lebih lagi kita nak menyambut nak masuk ke Masihi 2023 Masihi. Saya harap para peserta rakan guru ada keazaman untuk terus meneroka hak pembelajaran komuniti pendidikan Apple dan menguasai semua foundation skill yang ada di dalamnya dan seterusnya award diri cikgu diri para peserta semua to become an Apple teacher dengan earn 6 badges cikgu semua para peserta semua. Itu sesi 1. Sesi 2 semalam adalah di bawah tajuk lesson integration. Satu lagi satu lagi achievement yang cikgu boleh lakukan di dalam komuniti pendidikan Apple. Saya yang telah disampaikan oleh Cikgu Nazri. Lagi sekali saya seru termasuk diri saya. Saya pun belum siap lagi ni cikgu. Saya cakap dengan Cikgu Nazri, saya akan azam
2023 Masihi nak siapkan teacher teaching portfolio dengan lesson integration ini supaya semua foundation yang kita telah kuasai semasa become an Apple teacher pada sesi 1 itu kita boleh praktis dan menjadikan pengajaran kita lebih kreatif, lebih engaging dengan codingnya, dengan AR itu yang terkini lah. Okey. Jadi pada malam ini kita akan teruskan our journey untuk pembelajaran kita pada sesi ketiga, iaitu tajuknya ialah Everyone Can Create in Action yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizky bin Rosli. Okey, ini sesi kita semalam untuk pengetahuan para peserta semua. Cikgu Nazri kita yang hebat ini boleh para peserta boleh ulang tonton video rakaman di YouTube yang telah dikongsikan dalam Telegram. Grup Telegram peserta Apple Teacher Journey. Saya rasa semalam terkesima jugalah bila kita mendengar suara Cikgu Nazri boleh menghasilkan lagu sendiri menggunakan aplikasi GarageBand. Kalau rasa cikgu nak dengar semula suara Cikgu Nazri, boleh ulang tonton video tersebut video rakaman tersebut di channel YouTube APL. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan suka di sini saya ingatkanlah adat dan tata cara webinar. Mana-mana kita hadiri webinar pasti akan ada adab sopan ataupun adab tata caranya lah. Jadi yang pertama seperti yang telah diulang sesi 1, sesi 2, izinkan saya sesi 3 ingatkan sekali lagi kita ni manusia mudah lupa kan. So sesi ini adalah sesi yang dirakam. The session will be recorded, so para peserta do not worry. Ini untuk benefit kita. Video ini akan dimuat naik dalam channel YouTube APL dan kita boleh ulang tonton sampai mahir. Sebab itu memang kita punya hasrat lah. Okey, seterusnya etik yang berikutnya. Ini adalah satu etik yang sangat penting juga untuk memastikan kelangsungan program kita ini berjalan lancar. Jadi pastikan, mohon sangat-sangat para peserta mutekan mikrofon para peserta mute senyap atau in mute mode sepanjang sesi pembentangan oleh penceramah kita nantilah. Okey, etik yang ketiga, mohon sangat-sangat mohon pertolongan daripada rakan peserta kita, rakan-rakan guru peserta kita. Do not use the screen sharing. Jangan gunakan perkongsian skrin sewaktu penceramah sedang menjalankan sesi perkongsian. Okey, etik yang keempat, webinar etik yang keempat, sekiranya lah nanti apabila dengan penceramah tiba-tiba ada soalan, semasa sesi berlangsung sekiranya ada peserta ada soalan, nak simpan ke takut lupa. So jadi para peserta bolehlah mengajukan soalan di dalam ruang chat. Dalam ruang chat Webex kita ini. Dan sekiranya penceramah tidak sempat untuk jawab, insya-Allah backup team akan sama-sama cuba menjawab soalan-soalan yang cikgu ajukan. Dan do not worry para peserta semua, kita akan ada sesi soal jawab yang akan dibuka selepas selesai nanti penceramah kita membuat pembentangan. Okey, etik yang keempat, tadi keempat yang kelima mohon juga pada para peserta tidak membuat sebarang annotation features sepanjang berlangsungnya pembentangan oleh penceramah kita lah. Mohon sangat-sangat supaya tidak membuat sebarang annotation. Dan saya harap webinar etik dan guideline tu jelas para peserta semua. Baiklah kita mari kita buka kamera.
So kita akan adakan sesi fotografi. Jadi mohon para peserta untuk buka kamera dan kita mengambil foto dahulu sebelum kita boleh teruskan kepada sesi pembelajaran kita pada malam inilah. Okey, Jun dah. Terima kasih kepada semua para peserta di atas kerjasama sesi fotografi. Okey, saya pergi balik kepada slide saya. Okey, baiklah boleh dapat slide saya cikgu? Right? Okey. So, simpan buah kenalan dengan Ustaz Rifki. Okey, baiklah saya perkenalkan biodata penceramah kita pada malam ini. Okey. Penceramah kita adalah Ustaz Muhammad Rifki bin Rosli. Beliau pernah mengajar di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Marang pada tahun 2018 hingga 2021. Okey, dengan aspek tengah job Ustaz ini beliau bintang segera. Kini orang hebat Ustaz sebagai penolong hal pengurusan imtiaz Yayasan Terengganu bermula tahun 2021 sekarang. So itu telah memperoleh Apple Teacher pada tahun 2018 yang Ustaz, dan sebagai Apple profesional pada tahun dengan masa dengan ini kita dengan Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jelas ke suara saya? Boleh bagi reaction sikit? Tanda best ke apa? Jelas Okay. Alright. Okay, saya share sekejap. Jemput okey. Okay. Alhamdulillah. Okay. Okey, jelas. Okay, jelas. Nampak dah Jun. Okay. Nampak skrin? Okay. Nampak. Okay. Nampak Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah malam ni saya punya slot berkenaan dengan everyone can create in action. So kita akan explore lah apa itu everyone can create in action. So walaupun tadi Cikgu Faizah dah perkenalkan diri saya, tapi ni secara video lah saya akan perkenalkan siapa diri saya lah. Sedikit biodata lah. Okey, itu saja sedikit biodata saya. Tadi saya ada tengok ada yang tanya. Ya, video ni saya buat menggunakan Keynote lah. Cumanya dari segi emoji tu saya record guna iPad lah melalui
iMessage. So kita boleh save karakter dia tu. Hello? Boleh Jelas ke? dengar Ustaz? Okay. Sangat jelas, Cun. Okay, so saya save karakter dia dan masukkan dalam Keynote. Kemudian export Keynote tu jadi video dan masukkan muzik lah dalam iMovie. Simple je. Okay, tu secara ringkas. Okay, insyaAllah malam ni kita akan explore walaupun tajuk dia Everyone Can Create in Action. So kita akan explore lah siapa bila disebut Everyone Can Create, so kita nak tahu siapa everyone tu. Cuma malam ni fokus kita adalah merujuk kepada Apple Teachers itu sendiri. So kita akan explore Apple Teachers in Action. So untuk explore Apple Teachers in Action, rakan-rakan guru boleh bukalah Education Community. So Education Community ni seperti yang telah diterangkan pada malam sebelum ni dan malam semalam, dia merupakan satu, kita kata, tempat ataupun sumber untuk kita dapat inspirasi, untuk kita belajar, untuk kita saling berhubung antara Apple educator lah, kita kata Apple teacher dari seluruh dunia lah. Okay, so cikgu boleh explore seperti mana dia sebut, your space to learn, connect and be inspired. Okay, kemudian pada malam yang pertama kita telah dihidangkan dengan ataupun bukan persembahan, kita panggil apa, maklumat mengenai foundation skills. Macam mana kita nak submit untuk kita dapat Apple Teacher tu dan sebagainya. So ini ada di foundational skill. Dia ada dua, iPad dan Mac. Okay. Kemudian lesson integration telah diterangkan oleh sahabat saya, iaitu Cikgu Nazri, kan. Macam mana kita nak submit, kita nak create bahan, kemudian kita boleh submit untuk kita dapatkan Apple Teacher portfolio. Kita dapat pengiktirafan tu lah. Kemudian kita ada inspiration. So inspiration ni lah bahagian yang saya akan cuba explore, cuba terangkan, cuba kongsi dengan rakan-rakan guru pada malam ni, insyaAllah. Okay. Baik. Apabila kita tap discover more, so dia akan keluar lah Apple Teacher Learning Center punya interface. So atas ni, slider atas ni boleh, cikgu pun boleh explore pelbagai maklumat dan info yang ada. Dan saya ulang sekali lagi, untuk untuk kita dapat badge Apple Teacher, dan untuk sebelum kita dapat badge tu, kita nak pelajari secara asas macam mana kita nak guna iPad kita, nak guna aplikasi yang ada dalam iPad ataupun MacBook. So kita boleh tengok di foundational skill. Okay. Professional learning, foundational skill. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk kita submit hasil kerja kita ataupun planning kita, lesson planning kita, supaya kita mendapat pengiktirafan Apple Teacher Portfolio, kita boleh explore dalam lesson integration. So dalam ni dia ada bagi contoh, dia bagi kita kata bagi info lah, bagi perkongsian macam mana dia boleh bagi inspirasi kepada kita untuk kita buat kita punya lesson plan. Okay. Kemudian untuk bahagian saya, untuk inspiration, so saya akan masuk kepada Apple Teachers in Action. Okay. Baik. Okay, untuk laman Apple Teachers in Action ni, kalau diberitahu di sini, disebut see how educators around the world are putting their Apple Teacher learning into action. Discover stories from the field, inspiration for new projects, and real lesson examples made by teachers like you. Okay. Maknanya dalam Apple Teachers in Action ni, ada rakan-rakan guru kita dari serata dunia
mereka berkongsi bagaimana mereka menggunakan peranti iPad ataupun MacBook dalam meningkatkan ataupun meningkatkan kefahaman pelajar lah sewaktu pengajaran dan pemulacaraan. Dan kalau cikgu-cikgu boleh tengok, boleh explore di sini, kita ada pelbagai lah, pelbagai contoh, pelbagai kita kata macam mana cara masing-masing. Setiap cikgu ni kan dia ada cara masing-masing untuk dia menarik minat pelajar, cara untuk dia mempersembahkan bahan pembelajaran dia. So, di sinilah tempat untuk kita ambil inspirasi dan kita buat sesuai dengan pelajar kita di sekolah. Bukan perlu saya fahamkan tuan-tuan dan puan-puan di sini, bukannya bila kita buka Apple Teachers in Action, contoh kita tab satu kan, bukan bermakna bila kita okay. Contoh kita tab Animate Geometric Shapes. Okay. Bukan maksud apabila kita ambil inspirasi ni, kita ambil sebiji-sebiji. Bukannya kita copy and paste tanpa kita mengira pelajar kita ni tahap dia macam mana. Bukan macam tu lah. Okay. So, saya back semula. Okay. So di sini ada pelbagai. Contohnya collaborate through music production. Yang ni sudah tentu dia akan menggunakan GarageBand. So ada juga in action prototype and app. Okay. Bagaimana kita boleh ada setengah-setengah mungkin dalam subjek yang tertentu. Contoh asasan komputer dan sebagainya. Mungkin ada part-part yang pelajar perlu belajar untuk membina aplikasi. Contoh. Jadi kita boleh latih pelajar melalui inilah. Kita buat design workbook dan sebagainya untuk design prototype aplikasi. Kemudian contohnya make a garden diary. Contoh lagi tell inside stories with AR. Okay, jadi dalam banyak-banyak ni mesti akan ada yang membuatkan kita terinspirasi, membuatkan kita untuk tiru sedikit ataupun kita kata boleh kata tiru lah. Cuma bukan tiru bulat-bulat Okay. So ada beberapa yang kenal lah. Contohnya macam saya sendiri. So untuk yang pertama lah saya nampak yang saya boleh ambil untuk saya jadikan contoh ataupun inspirasi untuk bahan pengajaran saya ialah in action create abstract portraits. Okay. Okay, saya akan kembali kepada slide saya. Saya dah ada buat nota sikit. Sekejap. Baik. Okay. So, antara inspiring work lah. Okay, yang pertama iaitu understand facial recognition technology through drawing. So, bahan pengajaran ni disediakan oleh Mr. Ed Bailey lah. Dia merupakan Apple Distinguished Educator dan beliau merupakan tenaga pengajar di International Baccalaureate. Mungkin di Malaysia pun ada juga IB kan. So mungkin sesuai dengan setengah cikgu untuk ambil konsep bahan pembelajaran ni. Baik, kalau di sini dinyatakan bagaimana kita nak discover how Ed iaitu cikgu tu untuk menggunakan portrait abstract, okay, abstract portrait drawing project to help his international baccalaureate students understand how facial recognition work. So dia punya konsep dia ni dia nak memahamkan pelajar bagaimana facial recognition, pengesanan wajah ni pengesanan wajah bekerja lah ataupun bagaimana pengesanan wajah ni boleh dihasilkan. Apa dia punya asas-asas dia. Dan bagaimana dia akan berfungsi nanti. Okey. Jadi ni juga membantu pelajar untuk dia explore idea
Dari sudut ciri-ciri keselamatan, dari segi privacy dia dan identiti seseorang lah apabila kita kesan wajah dia. Kemudian so dia ajar cara dia. Yang pertama dia ajar setiap pelajar perlu selfie. Selfie ataupun ni kalau cikgu yang buat, so cikgu selfie. Kalau tak selfie pun mungkin boleh import gambar lain. Cuma yang dalam ni dia ajar kita selfie menggunakan kamera app on iPad. Dan sebenarnya dalam kita punya keynote ni pun, cikgu pun dah boleh. Contoh ni, dah boleh untuk capture direct daripada keynote. Tak perlu nak keluar, nak ambil app kamera, tak perlu. So kita hanya tap kamera saja. So dia akan keluar lah. So kita lepas selfie, gambar tu dah akan diimport masuk lah dalam kita punya keynote kita. Dan cara dia mudah je. Dia meminta setiap pelajar untuk letakkan dot pada mana-mana ruang wajah lah yang sesuai. Kemudian selepas mungkin dah selesai, pelajar dah letak titik di muka, kemudian pelajar perlu buat garisan dan menyambung antara titik yang ada. Buat sambungan antara titik yang ada. Sehinggalah jadi seperti yang cikgu-cikgu lihat ni lah. Kemudian disebabkan dia punya konsep dia, portrait tu portrait abstrak. So kita tak boleh kekalkan lah kita punya wajah kita yang sebenar. So kita trace wajah kita gunakan Keynote juga. Kita trace wajah kita menggunakan Keynote dan buat warna seakan-akan warna kulit lah. Kemudian so selepas selesai hasil dia jadi macam ni lah. Dan kalau cikgu tengok, dia ada dua contoh. Yang di sebelah kanan satu, sebelah kiri ataupun sebelah kanan. So dia ada dua contoh. So bila ada dua contoh, maka pelajar-pelajar pun dia akan lebih kreatif dan dia akan lebih explore lagi. Dekat mana lagi boleh letak titik. Dekat mana lagi boleh kita plot titik pada wajah kita dan kita buat garisan. Supaya dia punya kombinasi algoritma pengesanan wajah ni dia jadi lebih kompleks dan lebih tepat. Dan Mr. Ed ni juga dia minta pelajar untuk ukur berapa sudut setiap bucu tu. Untuk ukur ni, kalau dalam Keynote setakat ini belum adalah pembaris ni. So cuma sebenarnya dia buat melalui screenshot. So contoh saya screenshot. So dalam screenshot ni sebenarnya kita boleh edit dan ada pembaris terus. So dalam Keynote memang tak boleh lah. Jadi selesai kita, contohnya kita tanda, lepas tu kita buat sudut dan sebagainya. Contoh 30 darjah. So kita boleh done, save. Dia akan save di foto lah. So kita tengok balik dalam galeri, dalam foto kita tu, kita import balik masuk dalam kita punya workbook kita. Sama ada dalam Keynote ataupun Pages. Dan Mr. Ed ni juga dia cuba menginspirasikan pelajar bagaimana dengan membuat portrait yang abstrak. Pelajar-pelajar lebih kreatif. Contoh, apabila pelajar dia lebih memahami, kefahaman dia terhadap pengesanan wajah ni dah bertambah. So mereka boleh explore lagi. Untuk buat subverted. Dia orang andaikan, bayangkan contohnya macam ni. Kalau di sini sebenarnya sepatutnya duduk di mata. Dia menutup mata sepatutnya. Tapi benda ni adalah kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku lah semasa melakukan facial recognition. Sama ada di airport,
di mall dan sebagainya. Okay. So apabila wujudnya kita kata kelainan dalam facial recognition ni, so pelajar-pelajar dia lebih explore macam mana nak tingkatkan security. Itulah yang cuba disampaikan oleh Mr. Ed. Okey, itu yang pertama. Contoh yang kedua yang saya kira benda ni pun boleh menginspirasikan semualah daripada kita sebab dianya lebih mudah dan kita memang semua boleh buat lah bagi saya. Iaitu build vocabulary using annotated photos. Okay, ini dibuat oleh Cikgu Leticia Batista. Okay, teacher. Dia merupakan ADE juga, Apple Discrimination Educator dalam English Language Arts. Okay, bahasa Inggeris dan seni lah. Kemudian dan kalau kita lihat di sini, Teacher Leticia ni sebut aktiviti ni sebenarnya diinspirasikan oleh Everyone Can Create Photo. Okay, kalau cikgu nak tahu, Everyone Can Create Photo ni merupakan kita kata satu modul ataupun jurnal yang disediakan oleh Apple sendiri. Iaitu kalau kita tap Get the Guide ni, dia akan bawa kita ke books. Okay. So di books ni sebenarnya dah ada. Cikgu boleh search je, Everyone Can Create, so dia akan keluar. Ada drawing, okay, ada foto, ada music, video dan sebagainya. Okay. So saya kembali semula kepada slide saya. Baik. Dalam tajuk, dalam bahan ni, Teacher Leticia dia menggunakan teknik collage. Okay, teknik collage dan publishing ideas from the Everyone Can Create Photo project guide to help the students make connections with words they weren't familiar with. Maksudnya melalui cara ni, bahan pembelajaran yang disediakan oleh Teacher Leticia ni, dia mengharapkan student, okay, dia nak membantu student untuk cari makna terhadap perkataan yang dia tak biasa. Ini benda ni memang sangat berkait rapatlah dengan kita, terutamanya untuk subjek-subjek yang melibatkan bahasa lah. Bahasa Arab, bahasa Inggeris, mungkin ada Japan, France dan sebagainya. Dan juga melibatkan mata pelajaran yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Mungkinlah biologi, mungkin fiziks dan sebagainya. So cikgu-cikgu yang terlibat boleh guna cara ni. Okay. So Cikgu Leticia dia share macam mana mula dia buat. Okay. Yang pertama dia baca dulu cerita kepada pelajar dia. Dan dia dapati pelajar ni ada biasalah beberapa perkataan yang mereka tak pernah dengar. So diminta pelajar untuk catat, tulis balik apa perkataan yang dia tak biasa dengar. Okay. Contoh macam yang ditulis sini, Yo Explore. Okay. Ataupun dalam bahasa Inggeris disebut I Explore. Ini terjemahan dia di bawah. Okay. Mungkin konsep ni konsep yang sama kita boleh apply dalam subjek-subjek tertentu yang seperti yang saya sebut tadi lah. Kemudian dia create iCloud photo album untuk pengetahuan cikgu lah. Apple ni kan dia ada sediakan iCloud. Cloud lah untuk kita simpan kita punya file, simpan gambar sebagainya. So dan iCloud tu dia boleh share. Link dia tu boleh share. So jadi bila Cikgu Leticia ni, Teacher Leticia dia upload gambar-gambar yang berkaitan dengan perkataan yang pelajar tak faham tu. So pelajar nanti boleh download je. Tak perlu dia nak share sorang-sorang. Okay. Maknanya kalau pelajar boleh buat di rumah pun tidak ada masalah lah kalau kita tak sempat bagi dalam kelas. Okay. Kemudian okay.
Kemudian mereka pergi keluar. Bila dah bagi gambar tu mungkin stock photos yang teacher Leticia sendiri ambil lah. Ataupun didapatkan daripada sumber yang sah, dia beli dan sebagainya. Satu peringatan juga Alang-alang ni, untuk apa-apa bahan yang kita import masuk dalam kita punya, yang kita jadikan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran kita, perlu diingatkan kita perlu letak bahan yang mesti bahan kita sendiri sepatutnya. Okey. Kita elakkan untuk kita ambil, contoh kita ambil gambar gunung, tapi kita ambil gambar gunung tu daripada Google direct. So benda tu menyalahi etika lah. Dia copyright. Gambar yang dia copyright, kalau ditangkap kita kena charge lah, kena charge. Dan dia satu perbuatan yang tidak beretika bila kita ambil hak orang lain. So cara dia sebenarnya kita sendiri yang sebelum kita buat bahan pembelajaran ni, so kita boleh snap gambar-gambar yang berkaitan. Kita snap sendiri dan sepatutnya ke mana saja kita pergi, anda ada je gambar yang menarik, terus kita snap dan kita simpan dalam album supaya mudah untuk kita cari selepas ni. Okay. Dan sewaktu di outdoor, aktiviti outdoor, pelajar-pelajar ni sendiri guna iPad, so dia orang capture gambar-gambar mengikut perkataan yang dia orang tak faham tu lah. Okay. Dan mereka sendiri boleh tambah dalam album iCloud tu yang Cikgu Leticia buat. Okay. Kemudian photos, annotation and audio clips were then combined into an EPUB file that students could use to review, practice and build their vocabulary. Okay. Jadi gambar-gambar yang dia orang dah ambil, contoh mungkin dalam kelas kita ada 2 masa mengajar kan. Okay, satu masa pertama tu pelajar semua ambil gambar. Okay. Masa yang kedua, so mereka perlu susun balik gambar yang mereka ada tu. Kemudian macam dalam ni contohnya, gambar-gambar yang digunakan tu untuk tambah vocabulary dari sudut warna. Kan, warna. Contoh macam ni adalah disebut rosa, itu warna pink dalam bahasa Inggerisnya. Rojo red, naranja orange. Okay. So mungkin dalam subjek bahasa Arab ke kan, mungkin kita boleh guna konsep yang sama. Okay, kita boleh guna konsep yang sama. Ataupun apa-apa subjek yang melibatkan ada istilah-istilah yang mungkin agak susah bagi pelajar untuk faham. Okey. Baik. So saya akan tunjukkan seringkas macam mana antara dua ni lah yang boleh memberikan inspirasi kepada saya untuk saya buat konten saya sendiri. Okay. So saya namakan dia polygon of my face. Okay. Ataupun polygon di wajah saya dan sebagainya lah. Apa-apa saja yang boleh kita namakan. Dan saya cuba sinkroniskan, saya cuba selarikan dengan subjek matematik lah. Yang ni matematik tingkatan 1, kalau tak silap saya. Itu chapter 9, bab yang ke-9, itu bab polygon. Okay. Bila saya kata inspirasi, so dia tidak 100% sama. Dan sebolehnya begitulah. Cuma kita ambil konsep macam mana yang Mr. Ebeli ni buat. Okay. So ni saya ada ringkas. Saya preview dulu. Macam mana? Okey. Okey. Tu secara ringkas
Saya tunjukkan macam mana lah saya plot satu-satu dekat wajah saya. Okay. So saya punya konsep ini saya nak tunjuk secara ringkas lah. Okay. Macam mana kita boleh plot satu-satu dot ni. Okay. Sebenarnya dot ni dia satu-satulah. Kita kena buat tab satu, kemudian copy paste sampai lengkap lah, sampai habis. Kemudian dah selesai tu kita create. Okay, saya tunjuk secara ringkas macam mana kita boleh buat kita punya wajah kita dalam bentuk kartun lah. So saya gunakan Apple Pencil. Okay, ni secara ringkas je, secara cepat. Okay, kalau saya suka guna pictures yang ni, itu kita terus boleh lukis muka kita dan dia akan terus warnakan lah. Tak perlu, kalau kita guna pen ataupun pensel, kita perlu pastikan yang titik dia ni bersambung. Contoh kalau saya buat kan. So kalau tidak bersambung, bila saya tap warna, so dia biasanya takkan boleh ataupun dia akan warna habis seluruh kita punya canvas kita ni lah. Okay. So saya tunjuk contoh, saya guna warna ni. So kita buat je, tak perlu tepat pun tak apa. Okay. So tu contohlah sama seperti yang saya tunjuk dalam video tadi. Okay. Dan hasilnya kita letakkan dot-dot tadi tu di atas lakaran wajah kita ni. Dan kita boleh adjust. Contoh kita nak buat animasi sikit. Macam mana titik-titik ni dia bergerak. Ibaratnya kalau macam muka kita kan. Bila kita celik lebih luas. So sebenarnya titik-titik tu dia akan ikut sekali. Kalau kita pakai facial recognition ni, dia akan follow sebenarnya. Contoh kalau tuan-tuan kan ada yang pakai iPhone. Kan kita ada Animoji ataupun Memoji tu. So kita sebenarnya dia detect kita punya ni titik. Konsep yang sama yang digunakan. Okay. So ni contoh yang saya buat. So bila saya tap, ni kononnya saya sedang menyala dan menganga lah. Okay. Celik dengan lebih luas dan menganga contohnya. Terkejut, ekspresi terkejut. Okay. Ataupun ekspresi macam ni. Contoh. Okay. Ni yang masing-masing cikgu ataupun pelajar-pelajar boleh buat. Okay. Kita boleh minta pelajar kita untuk buat. Baik, tu kalau kita betul-betul ikut yang Mr. Bailey buat, dia akan guna shape. Sebenarnya ni adalah shape. Itu shape bulat yang kita ambil daripada atas ni lah. Okay, daripada shape, iaitu shape circle ni. So, shape circle ni kita resize balik. Okay, kita resize, kita dot. Copy. Paste balik. Sampailah selesai. Okay. So, dia agak memakan masa. Tapi memang kita boleh buat lah. Dia menarik. Okay. Saya suggest untuk cikgu lepas ni boleh terus cuba. Okay. Lepas selesai kita punya bengkel malam ni. Okay. Ada satu cara lagi. Kalau kita rasa kita perlu cepat. Ya cikgu, sabar, itu indah. Untuk kita hasilkan konten yang menarik ni, memang kita perlukan skill dan kesabaran. Okay. Okay. Kemudian ada satu cara untuk kita lebih mudah ataupun lebih cepat sikit lah untuk kita buat polygon pada wajah kita ni. So kita gunakan Apple Pencil. Okay. Kalau tak ada Apple Pencil pun kita ada jari. Okay. So kita hanya lukis saja. Okay. Saya tunjuk. Itulah, saya padam dulu. Okay. So terpulang kepada kita nak guna warna apa. Okay. Contoh kali ni saya nak guna warna hijau.
Hijau ni kita bagi pekat sikit. Hijau. Okay. So kita point di mana tempat yang sesuai. Kan? Contohnya. Buat je. Okay. Okay. Tidak ada masalah. Contoh. Okay. Nak buat lebih pun tak apa. Terpulang. Okay. Dah selesai tu. So. Okay. Kalau kemudian kita sambung pula titik-titik. Okay. Contoh saya buat bahagian hidung sajalah. Okay. Ya. Okay. Okay. Kemudian kita sambung. Kan. Sambung titik-titik ni. Dia macam puzzle lah lebih kurang. Okay. Okay. Contoh bila selesai. So dia akan jadi macam ni lah. Ni sebab saya guna warna merah. So kita boleh buat garisan tu. Dan macam yang Mr. Ebeli tadi, dia diharapkan pelajar ni faham macam mana titik-titik tu ataupun garisan-garisan ni dia sebenarnya dia agak fleksibel. Dia boleh berubah-ubah. Okay. Mengikut bentuk wajah seseorang kan. Dan angle dia tu akan berubah bila ekspresi manusia pun berubah. Contoh bila muka kita ni dalam keadaan marah. So dia punya algoritma titik-titik dia tu dia lain. Okay. Dia akan berubah. Dan AI dia akan simpan data-data tu. Dan data-data tu lah yang boleh kita gunakan di airport contohnya. Ya betul. Dia ikut situasi. Okay. Titik-titik dia akan ikut situasi. Contoh kalau kita ambil muka kita dalam keadaan kita ketawa. So titik dia tu berbeza. Yang cikgu boleh hasilkan. Baik. Dengan konsep yang kita gunakan tadi, okay, dia bukan sekadar untuk kita plot titik dan buat garisan, kemudian selesai macam tu. Okay. Mungkin sesuai untuk peringkat sekolah rendah ataupun kanak-kanak, dia dah selesai macam ni kan. Tapi ada benda advance lagi yang kita boleh ambil daripada konsep plotting dot pada wajah ni, menghasilkan konsep facial recognition. Antara carangan yang ni saya kongsikan yang kita boleh buat. Contohnya kalau untuk asas poligon, so pelajar-pelajar dia boleh membina poligon tu macam yang saya tunjuk tadi. Okay. Kemudian yang kedua, tugasan untuk pelajar ni dia keluarkan bentuk poligon yang ada. Ikut bilangan sisi yang ada lah. Biar berbeza. Jangan ambil poligon yang sama. Okay. Sebagai contoh. Okay. Sebagai contoh. Ni saya letak dua je lah. Kan. Okay. So contoh yang pertama. Iaitu segi empat tepat. Ataupun bahasa Inggeris sebut. Kalau bentuk petak ni sebut quadrilateral kan. Sebab ada 4 bucu. Okay. So pelajar perlu tunjuk di mana dia ambil tu. Okay. Dari mana? Contohnya di bahagian hidung. Okay. Konsep dia 4 bucu tu kan. Kemudian pelajar dikeluarkan segitiga. So dia kena tunjuk di mana segitiga yang dia ambil. Okay. Tu konsep yang paling mudah. Yang saya kira mungkin ini sesuai untuk kebanyakan pelajar lah. Mungkin pelajar baru yang nak mengenal bentuk-bentuk poligon ni. Sebab saya ada buat research sikit. Yang tak silap saya pelajar darjah 3 dah belajar kan. Sekolah dah ada. Okay. Tak silap pelajar darjah 3 dah belajar poligon ni. Secara asas. So pelajar-pelajar dia boleh mengenal bentuk dia macam mana. Kan. Berapa sisi. Berapa bucu. Dan nama dia. Okay. Ni secara ringkas dia. Dan mungkin yang lebih advance lagi. Yang ni saya kira mungkin untuk pelajar sekolah menengah. Kan? Okay, untuk pelajar sekolah menengah.
kita buat konsep sama. So pelajar-pelajar dia buat lakaran wajah dia, dia buat poligon. Kemudian dia keluarkan poligon tu di muka surat lain. Kemudian dia namakan poligon. Dia perlu namakan poligon berpandukan bilangan sisi dia. Dan dia perlu menentukan bilangan perpenjuru poligon. Okey. Okey. Contohnya, ni secara ringkas. Contoh kalau, ni saya tunjuk biasanya kalau pelajar yang dah besar sikit ni dia conteh-conteh kan. Okey. So ni contoh mungkin ni konsep mereka buat nota dan sebagainya. So dia tak perlu terlalu cantik asalkan mereka faham. So daripada poligon yang dibuat pada wajah manusia ni, sebenarnya kita dapat keluarkan beberapa lah. Okey. Beberapa poligon. Mungkin ada lagi. Ni saya tunjuk secara ringkas. Contoh yang petak ni saya namakan sebagai pelajar perlu namakan sebagai quadrilateral. Okey, ada silapan ejaan di sini. Okey. Kemudian ada triangle dan kemudian ada hexagon. Di hidung tu, bahagian hidung tu ada hexagon. Okey. Dan pelajar dia perlu juga menguasai lah formula nak kira perpenjuru ni. Perpenjuru ni bahasa Inggeris, kalau tak silap saya, apalah, saya lupa lah. Okey. Ada boleh share apa maksud formula perpenjuru? Perpenjuru bahasa Inggeris. Diagonal. Okey. Okey, diagonal tu kan. So, formula dia N darab N tolak 3. Dan mesti selesaikan ikut box mask lah, ataupun back mask kan. Dalam bracket dulu. Okey. Bahagi 2. So, pelajar dia dah kuasai lah. Kita anggap pelajar dah kuasai formula ni. So, mereka perlu jadualkan. Okey. Contoh, ni secara ringkas lah. Okey, secara ringkas. Macam mana pelajar boleh namakan ataupun kategorikan bilangan perpenjuru tu mengikut yang betul lah, ikut kotak yang betul. Dan dia kena buat jalan kira. Okey. Saya harap betul lah yang saya kira ni. Okay, sebab dah lama tinggal matematik ni. Okey. Baik. Kalau ada yang tak faham apa itu perpenjuru, saya nak tunjuk secara pintas lalu lah. Okey, perpenjuru ni maksud dia kalau kita seolah-olah kita berjalan dalam satu kawasan yang ada bucu. So daripada bucu contohnya bucu 1 ke bucu 5 contohnya. Okey. Dan berapa kali dia orang boleh ke bucu mana pula boleh pergi. Okey. Itulah secara ringkas. Maknanya kalau dalam hexagon ni bermaksud 9 tempat kita boleh bergerak lah. Okey. Seolah-olahnya 9 kali pergerakan untuk kita sampai ke bucu-bucu tersebut. Okey. Betul ke sebenarnya saya ke silap? Okey. Tu kalau okey. Betul Ustaz, tahniah. Okey, alhamdulillah. Boleh mengajar matematik lepas ni. A+. Okey. Okey, setakat ni ada persoalan tak? Sebab saya nak tunjuk satu lagi. Setakat ni komen semua terbaik Ustaz. Daripada Cikgu Isarima, 1 BBM tapi pelbagai subjek yang boleh guna, terbaik. Sesuai untuk sekolah TS25. Okey. Alhamdulillah. Okey. Betul, kalau sebab tu kita kena rajin lah untuk explore dalam Apple Teacher Learning Center tu, ataupun education community tu. Apple Education Community. Okey, Apple Education Community tu. Jadi kita explore dalam tu, sebenarnya sangat banyak sumber inspirasi untuk kita tiru dan wujudkan kita punya bahan. Okey, satu lagi yang memberikan inspirasi kepada saya iaitu yang kedua tadi. Okey. Build vocabulary using annotated photos. Okey.
Cuma dalam yang saya buat, saya tidak fokus secara terus untuk vocabulary tadika lah. Kalau tadi tu saya boleh anggap macam mungkin untuk kindergarten ataupun mungkin umur 8 tahun ke bawah. Yang ni fokus saya contohnya masa pelajar cuti sekarang ni, mungkin ada task yang kita boleh bagi untuk dia tambah vocab dia. So saya namakan contoh kamus memori cuti sekolah lah secara ringkas. So ringkas je kan. Macam tadi kalau dalam situasi cikgu teacher apa tadi? Teacher Leticia tadi, situasi dia ceritakan, dia baca cerita kepada pelajar dan pelajar perlu catat perkataan yang dia tak faham. Okay. Cuma konsep saya tidak ambil konsep literally lah. Okay, literally daripada teacher Leticia. Saya cuma ambil konsep yang dia menggunakan pages sebagai satu medium untuk buat kamus. So macam untuk pelajar yang lebih kita kata advance sikit lah untuk pelajar ni. Contoh pelajar dia pergi waktu cuti sekolah, kita minta dia untuk catat beberapa perkataan lah. Okay. Contoh yang dalam ni dalam bahasa Melayu dulu. Okay. Contoh sebab saya sebelum ni pernah mengajar bahasa Arab. Okay. Ataupun mungkin ini agak berguna lah untuk cikgu-cikgu yang mengajar bahasa kan. So kita boleh minta pelajar untuk dia ambil gambar satu lokasi. Kat mana lokasi dia pergi, dia ambil gambar dan gambar tu dimasukkan dalam journal dia. Ni menggunakan pages cikgu. So contoh yang pertama ni, kita take note dulu. Ni secara ringkas maknanya nota pelajar ni, journal pelajar ataupun diary dia. Dia masukkan gambar dan dia tulis lokasi kat mana dan objek apa yang ada dalam gambar tu. Contohnya dalam gambar ni ada bunga putih. Kan pelajar mungkin dia tak tahu bunga apa kan. So dia tulis je bunga putih, daun tu warna hijau. Okay. So benda tu realistik lah dengan foto dan dia tak lari daripada gambar tersebut. Kemudian gambar kedua, pelajar dia ambil gambar ada kucing atas pagar dia kan. So dia pun tulis lah kucing putih, objek dia. Kemudian ada pokok-pokok ataupun ada daun hijau. Kemudian ada nampak bukit sikit kan. Kemudian contoh gambar yang terakhir dia ambil, dia letak KLCC. Lokasi dia di Suria KLCC. Dan objek dia ada menara berkembar Petronas dan ada pokok palma. Betul pokok palma tu. Ataupun dia tulislah pokok hijau dan sebagainya. Tu nota pelajar. Baik, tugasan dia sebenarnya kita nak minta dia untuk dia translate kepada bahasa asing. Okay. Contoh yang saya buat adalah saya minta untuk pelajar dia translate ke dalam bahasa Arab. So, yang ni adalah Al-Qamus At-Tizkari iaitu fil utlah. Contoh kamus memori waktu cuti. Ni contoh lah ya. Okay. Dia pula nak kita pijak. Lapar mami ni, lapar. Mohon para peserta mute. Boleh jumpa tu. Ya. Okey, sampai saya mute kan. Okey. Okey. Baik, contoh gambar yang tadi juga saya translate daripada bahasa Melayu. Ni pelajar yang kena buat lah maknanya kepada bahasa Arab. Okey, contoh minta maaf kalau ada yang tak faham bahasa Arab, tapi saya baca je. Okey, contoh Al-Hadiqatu Titi Wangsa. Al-Hadiqatu tu maksud dia taman. Kita translate dalam, sebenarnya dalam kita punya iPad ni, kita boleh translate terus. Contoh, bila kita tak faham perkataan, ni saya tunjuk secara ringkas. Kita tap pada perkataan yang kita tak faham. Okay. Dia boleh translate. Contoh, kita change language pada English. So, dia akan tunjuk maksud dia adalah park. The park. Okay. Taman itulah. So, kita boleh translate lah. Kalau Titi Wangsa ni rasanya mungkin susah sikit nak translate sebab ni dia Jawi. Kan? Dia Jawi. So, mungkin dia tak
kurang sikit lah detect. Okay, tapi untuk perkataan yang bahasa asing macam bahasa Arab, Mandarin, bahasa Tamil dan apa saja bahasa, dia boleh translate. Mungkin Korea tu Ustaz, Korea. Korea, boleh try. Nanti saya try. Try. Ya. Sekarang anak-anak sekarang ni, Betul. Mereka minat Korea kan. So Korean. Okay. Dia boleh keluar suara lagi. 그 공원, tu okey ada. Alhamdulillah. Okay. Siap kita boleh play suara. Dia punya pronunciation tu pun kita boleh dengar lah. Okay. Baik. Jadi daripada ni kalau advance lagi, kalau macam tadi kita minta pelajar untuk dia tulis objek saja kan. Okay. Cuma kalau untuk bahasa Arab ni contohnya kita tak nak dia translate objek ni. Kita nak dia buat ayat daripada tempat yang dia lawak tu. Okay. Situasi dia apa? Contoh yang saya buat, yang pertama, ana adhabu ilal hadiqah. Okay, silap baris. Ni kalau Ustaz bahasa Arab tengok ni, marah saya. Okay, baris silap. Okay. Ana adhabu ilal hadiqati titi wangsa. Okay. Saya pergi ke taman Titi Wangsa. Okay. Taman Tasik Titi Wangsa lah, lebih kurang. Okay. Kemudian yang kedua, ana ajri fil hadiqati Titi Wangsa. Saya berlari di. So kita minta pelajar untuk dia buat ayat menggunakan kata kerja tertentu lah yang kita boleh bagi. Ni secara ringkas saya tunjuk sebab ada yang kemungkinan arahan-arahan tu kita tak letak dalam ni. Kadang-kadang arahan ni kan kita perlu bagi awal. Okay. Sebelum kita buat task ni, pelajar dia dapat arahan dulu. Okay, dia dapat arahan. Dan kalau sebenarnya sebelum ni pun kita dah terbiasa dengan online. So arahan-arahan ni sebenarnya kita bagi secara dalam talian pun tak apa. Walaupun bukan waktu sekolah, mungkin waktu sebelum cuti kita dah ingatkan pelajar yang kita akan bagi task kepada pelajar untuk buat. So pelajar perlu get ready. Mungkin ada tarikh sekian-sekian kita dah tetapkan. Pelajar perlu get ready untuk dia dapat arahan daripada kita. So contohnya lah. Contoh yang kedua, gambar kucing tadi tu. Ni saya terjemahkan sebagai khalfal baiti. Belakang rumah. Okay. Kalau bahasa Inggeris sebut backyard lah kan. Dia translate. Saya try translate. Okay. Translate English. Okay, behind the house. So dia boleh jugalah. Okay. Kalau mungkinlah dia, kalau saya tulis sahatul baiti, mungkin maksud dia lain. Halaman rumah. Mungkinlah. Okay. Cuma sekarang ni dia belakang rumah. So situasi dia, dia tengok situasi sekarang ni ada seekor kucing duduk atas pagar ataupun atas pintu dan sebagainya. So kita minta pelajar tu untuk dia tulis apa yang dilihat tu. Contoh macam ni. Al-qittu alal bawabati. Kucing atas pagar ataupun atas pintu. Okay. Kemudian contoh menara berkembar Petronas ataupun menara berkembar KL lah. So nama dalam bahasa Arab dia Burju Tau'amu Kuala Lumpur. Okay. Menara, Burju ni menara atau tu berkembar. Okay. Kuala Lumpur. So contoh ayat yang saya minta untuk pelajar buat. Okay. Menara berkembar Kuala Lumpur ialah dua menara yang tinggi dan berkembar lah. Dua menara. Sebab tu maksud dia berkembar. Ni contoh ayat yang kita boleh suggest lah kepada pelajar untuk buat. Mungkin ada pelajar dia tak bagi tahu pasal bangunan. Dia sebut pasal langit. So tak ada masalah. Dan sebab tu kita namakan dia sebagai kamus memori. So supaya dicerita je apa je yang berkaitan tentang lokasi yang dia pergi. Sebenarnya dia ada advance lagi lah. Okay.
Mungkin kita boleh minta pelajar ni untuk tulis karangan ke, tulis petikan berdasarkan tempat dia pergi. Dia cerita pengalaman dia. So banyak. Walaupun hanya dengan sekeping gambar, so dia memang macam-macam boleh buat. Okay. So saya ambil konsep yang teacher Leticia bagi kepada kita tu. Yang dia buat tu vocab juga. Using annotated photos kan. So konsep yang sama juga sebenarnya. Tidak lari jauh lah. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Saya nak patah balik dalam kita punya education community ni. Okay. Ya. Okay. Ni ada contoh macam guru-guru di Asia Tenggara ni. Ini kalau tak silap saya, cikgu ni daripada Singapura. Cikgu Arfah Puang. So dia buat everyone can create video. Yang ni video. Okay. Macam mana cikgu Arfah ni, dia ajar pelajar untuk memperkayakan, kita kata memberi pengayaan lah kepada pembelajaran bahasa untuk pelajar darjah 2 kan, secondary 2 student. Okay. Dan cuma topik dia ni sebenarnya topik yang agak kita kata agak besar lah, agak bagi impak yang jangka panjang. Topik dia macam mana iklan yang kita buat ni dia boleh mempengaruhi kita ni. Tu dia punya konsep yang dia nak pelajar explore. Okay. Dan kalau tengok ni di bawah dia tulis, saya tak boleh zoom. Okay. First, Arfah asked students to recount a memorable commercial and study how it used rhetorical devices to inspire action. Okay, ini pelajar tingkatan 2 secondary. Silap, bukan darjah 2 pelajar sekolah menengah. Okay. So dia advance lagi lah bila pelajar sekolah menengah dia tak rendah lah dia punya tahap pemikiran dia. So dia minta pelajar tu untuk ingat beberapa commercial inilah iklan ni, beberapa iklan, dan study macam mana iklan tu boleh mempengaruhi. So ni contoh. Ni pelajar menggunakan pages. Kalau kita tengok, pelajar kita kata dia campak dulu idea dia kan. Contoh macam iklan sos contohnya. Macam ni digunakan keju. Macam mana produk dia cerita produk tu daripada sumber bermutu tinggi, tak ada bahan pengawet. Okay. Dan dia kaji dari sudut teks. Contoh dalam teks tu ada sebut tiada pengawet. Dan ni memberikan alasan yang kuat kepada pengguna untuk beli produk tu. So sampai tahap tu pelajar perlu berfikir untuk topik ni. Okay, so dia agak menarik. Kemudian gambar dia, image yang digunakan. Okay. Dan itu semua pelajar dia catat dalam pages ni. Dia boleh masukkan gambar. Dia boleh, ini kita kata sebagai nota kotor dia lah. Sebelum dia create video. Okay. Kemudian, pelajar perlu terangkan balik apa yang dia buat secara nota tadi. Yang ni kan secara nota. So pelajar perlu terangkan balik dalam bentuk video. So video ni pelajar gunakan iMovie lah. Okay, pelajar gunakan iMovie. Aplikasi iMovie. Ini contoh video yang ada. Sajian minum petang memang digemari oleh seisi keluarga. Apatah lagi jika dihidangkan dengan keju yang membangkitkan kelazatan kudapan. Keju berkrim jenama X, penuh dengan segala khasiat susu. Dengan memakan keju dalam diet seharian, anda mampu menguatkan tulang dan menyihatkan gigi serta kulit.
Nikmati keju jenama X dengan apa saja juada. Keju jenama X tiada pengawet, produk tenusu bermutu tinggi. Okey. Tengok pun dah terliur kan. So, itu contoh macam mana kita kata Cikgu Arfah Buan ni dia sebenarnya dia buat video ni, mungkin dia dah tunjuk kepada pelajar dia dan pelajar boleh tiru hasil, tiru sedikit konsep yang cikgu ni guna. So bila kita buat video ni, sebenarnya dia lagi bagi advantage kepada kelas kita lah. Sebab kita kan tahu pelajar kita ni kan terbahagi kepada mungkin 3 kumpulan utama lah kan. Ada yang jenis dia punya kelebihan dia kepada visual. So dengan video ni dah ada visual kan. Kemudian ada pelajar yang kelebihan dia mungkin dia lebih sedikit dari sudut auditory. So ada soundtrack, ada muzik, ada suara latar, okay, dalam video ni. Kemudian ada pelajar yang kinestetik. Dan bila kita tunjuk video ni, dia benda yang bukan statik. So dia benda yang bergerak. So dia akan menarik minat pelajar-pelajar yang jenis kinestetik ni. Okay. Dan bila kita laksanakan aktiviti ni, pelajar dia takkan duduk diam di tempat dia lah. So dia mesti bergerak dan sebagainya. Okay. Contoh yang kita boleh buat komersial ni kan. Cadangan saya, mungkin untuk subjek-subjek ataupun mata pelajaran apa yang berkaitan dengan alam sekitar kalau di sekolah. Mungkin sains kan. Sains. Sains ada, pendidikan Islam Biologi pun, ada. Ustaz. Ya? Biologi pun. Ya, biologi, bahasa pun ada sekarang ni sebenarnya. Kalau English tu kalau kita tengok topik dia topik yang universal. Contoh macam transportation kan. So TV commercial ni kita boleh ambil inspirasi ni boleh buat. Okay, kita boleh buat untuk pelajar-pelajar kita. Okay. Okay, so saya kira ni penghujung untuk saya punya presentation. So saya nak ambil kata-kata lah daripada Cikgu Arfah ni. Dia sebut meaningful activities enable students to make sense of the world while staying engaged in the classroom. Okay, creating lesson with rich media such as videos, photos, drawings, and music that they can apply to the real world not only makes learning more exciting, but also helps them understand why their mother tongue is important. Okay, so kita zaman kita sekarang kita perlu menyediakan pelajar kita ni ke arah masyarakat yang digital ataupun kita panggil digital citizenship. Okay, so dengan media ni kita dapat membantu pelajar kita ni lebih melonjak jauh lah berbanding yang kalau kita ajar dengan cara yang konvensional. So pelajar sekarang dia cepat bosan. Okay, sebab mereka dah terdedah dengan media ni terlalu banyak kan. Dia orang tengok anime kan, dia orang tengok macam-macam animation. Tengok kartun tu, tengok kartun ni. Dan contoh yang saya boleh ambil, kalau untuk saya cerita animasi, anime lah. Mungkin cikgu tahu Naruto kan. Mungkin yang sebaya saya ni mungkin ada tengok, ada tak tengok. Tapi Naruto ni sebenarnya dia adalah cerita falsafah. Cuma dijelmakan dalam bentuk anime. Dia dijelmakan dalam bentuk anime. Dan benda tu sepatutnya tidak menghalang pelajar untuk dia belajar juga subjek sejarah, dia belajar subjek biologi tapi dalam bentuk yang sama. Bentuk animasi. Dia lebih menyebabkan pelajar tu faham dan dia dapat mungkin kalau dari segi akhlak tu boleh adapt, boleh apply kan. So itu pentingnya media ni lah. Dan yang saya nak highlight juga ni dia sebut meaningful. So kita perlu make the learning is meaningful lah. Okay, make the meaningful learning for student. Okay, biar pembelajaran yang kita buat kepada pelajar tu bermakna. Okay, supaya mereka dapat
amal dalam kehidupan dan seterusnya dapat menjadi insan yang kita kata memberi manfaat lah kepada masyarakat akan datang. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih Ustaz Rifki di atas perkongsian yang sangat padat, menarik dan sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Saya mohon izin untuk share skrin Ustaz ya. Okey, baiklah rakan-rakan guru semua, para peserta. Sekiranya ada sekarang kita buka untuk sesi soal jawab, Q&A session. So sekiranya ada rakan-rakan para guru peserta ingin bersoalkan kepada Ustaz Rifki, boleh dipersilakan ataupun boleh drop dalam chat. Buat masa ni, kalau kita lihat di ruang chat, kebanyakannya mengucapkan optimization of digitalization in the era of convergence. Itu ini anak murid saya ni, Lia ni. Tahniah Ustaz, terima kasih Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. So rasanya kita dah 10.22. Kalau tiada Q&A, tak ada soalan, kita teruskanlah kepada promo, beberapa promo dulu sebelum kita kongsikan link kehadiran. Saya bagi dalam kiraan 3 1, 2, 3. Okey Ustaz sikit, tak ada soalan daripada para peserta kita. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan kepada sedikit perkongsian. Pada masa yang sama, rakan-rakan guru, para peserta berlangsung juga satu lagi program, iaitu di bawah program meneroka dunia anime dengan iPad. Dan untuk sesi yang terakhirnya ialah pada esok, Khamis 29 Disember jam 3.45 petang, dan rakan-rakan guru, para peserta dijemput juga lah. Saya pun join juga ikut untuk melihat dan belajar dan terus belajar. Esok adalah menyunting video dengan iMovie, bersama dengan seorang lagi ustaz, ustaz hebat kita, Ustaz Muhammad Syakir Mokhtar, daripada SMK Kajang Utama. So kalau bagi rakan guru yang berkelapangan, bolehlah join esok petang. Okey, seterusnya sekali lagi seperti sesi 1, sesi 2 dan malam ini, sesi 3, bagi para peserta yang masih belum join Telegram group Your Apple Teacher Journey atau ingin mewar-warkan lagi, boleh kongsi link Telegram group ini kepada rakan-rakan guru yang lain. Sebab kata Cikgu Isma tadi, ada jumpa geng Apple, Alhamdulillah. So nanti kita akan bersama-sama dalam grup Telegram ini untuk terus explore dan terus explore seperti sesi saya pertama sebut, kita hashtag try it, apply it and go further. So rakan-rakan guru jangan lupa laman web ni Apple Teacher website, boleh buatkan favorite di dalam iPad kita atau dalam iPhone atau dalam MacBook kita lah, supaya kita terus. Cikgu Isma, kalau rasa-rasa stuck tiba-tiba tak ada siapa, macam cikgu cakap ni sendu kat sekolah cikgu kan, sebenarnya cikgu risau kita ada Apple Teacher website, Apple community, kalau bahasa Melayunya Komuniti Pendidikan Apple. Boleh explore di dalam tu. Selain kita dah ada guru Telegram lah. Okey, untuk kelebihan kepada guru-guru KPM, bagi guru-guru swasta, ini lebih kepada Digital Education Learning Initiative Malaysia ataupun short formnya D5. So cikgu-cikgu juga boleh explore, cikgu-cikgu D5 boleh explore di dalam D5 ini yang terbaru 2.0 tengah launching. So cikgu boleh juga lihat di dalam D5 untuk teacher resources.
Alright, selain daripada itu, rakan-rakan guru juga boleh wawarkan juga selain daripada grup Telegram tadi, kita juga ada Facebook Apple Learning Community Malaysia. Okay, ini adalah QR code-nya. So cikgu-cikgu, rakan-rakan guru dijemput bukan rakan-rakan guru je, para peserta malam ini, okay, tak kira siapa boleh dijemput untuk join dan boleh bersama-sama dalam Facebook Apple Learning Community Malaysia. Boleh cikgu? Boleh para peserta semua? Okay, rasanya link okay. Okay, seterusnya. Ya. Tidur ke tadi? Ya cikgu? Okay. Yang cakap tadi apa? Memang mi habis pukul 10:30. Okey cikgu. Okey, seterusnya untuk guru-guru MARA, Apple Teacher. Okey, di sini dikongsikan juga link untuk Telegram join MARA Apple Teacher. Okey, so saya pun join juga walaupun saya bukan guru MARA, sebab di dalam itu kita juga boleh explore dan belajar lagi bagaimana guru-guru MARA ini menggunakan iPad dalam menghasilkan PDP yang menarik. Okey, seterusnya kita juga ada satu lagi komuniti yang agak besar cikgu Apple Teacher Community atau short formnya ATC. Okey, kalau cikgu tengok dalam Telegram itu membersnya dah ini cikgu saya rasa membersnya dah lebih Okey, kalau cikgu boleh tengoklah. So ini adalah dia punya QR code. Cikgu boleh scan QR code dan boleh join, di mana dalam ini cikgu boleh dapat input yang banyak tentang device. Okay, kalau ikutkan saya rujuk ni terkini 7,279 member lah. Okay, so macam saya harap cikgu-cikgu boleh dapat scan dan join. Okay, alright. Cikgu dapat Cikgu Syarul Kadri, Cikgu Rosita Adiba dah join tahniah. Okay, seterusnya satu lagi, cikgu kalau cikgu lihat pada peringkat awal, okay, kita ada grup-grup Apple yang banyak boleh memberi sumber inspirasi kepada kita. Ini satu lagi grup Apple Professional Learning Malaysia. Okay, cikgu boleh scan QR code-nya dan join untuk mendapat pelbagai info di dalam grup Telegram ini. Okay, cikgu saya bagi masa lah 1 minit untuk cikgu scan. Okay, dan boleh join. Okay, cikgu boleh Okay, alright. So next session, jangan lupa cikgu, kita ada satu lagi sesi menarik kita yang keempat. Okay, iaitu tajuknya Everyone Can Create in Project. Okay, kalau tadi Everyone Can Create in Action, besok kita akan bersama dengan seorang lagi Ustaz Ansem kita, Ustaz Muhammad Faiz Patunwah bin Kadir yang merupakan moderator Cikgu Nazri semalam. Okay, beliau akan berkongsi dengan kita bagaimana everyone can create in project. Okay, save the date cikgu, malam esok 9 hingga 10.30 malam. Right, okay. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Okay, attendance form. Okay, attendance form yang pertama ialah di bawah APD Malaysia. Right, okay. So cikgu boleh scan QR code-nya dan teruskan masukkan email. Kalau cikgu perasan dalam paparan kehadiran ISET ini, email ID deliver. So dia terpulang kepada email mana-mana cikgu guna semasa cikgu register pada peringkat awal dahulu. Okay, pada peringkat awal sebelum ni. Okay, dan kemudian cikgu key inkan kod program kita pada malam ini. Saya bacakan A-E-M-869, okay, small letter C-B-D. Saya ulang, A besar, E besar, M besar, dash 869, C kecil, B kecil, D kecil. Okay, nanti dia akan pop up keluar detail cikgu dan cikgu hanya tik saya hadir. Okey cikgu Tak ada masalah untuk kehadiran yang pertama di bawah APD Malaysia. Okay, best cikgu cert di bawah APD Malaysia ni. Okay, cikgu boleh jadikan dia sebagai satu achievement cikgu lah untuk melihat sejauh mana cikgu dah belajar. Okey, seterusnya untuk guru-guru yang berpayung di bawah MOEDL, kita ada lagi satu
kelebihan yang mana kita boleh collect mata kredit di bawah sistem pengurusan latihan. Okay, ataupun SPL KPM. Sebab kata Cik Nazri dah banyak mata kredit, tak apa, kita collect juga ini untuk kepuasan diri kita. Selain daripada kita capai minimum requirement, okay, nanti kita boleh tengok journal kita di bawah SPL KPM ini, salah satunya ialah journey program Journey to Become an Apple Teacher. Boleh cikgu Right, so saya harap cikgu boleh scan dan masukkan maklumat yang diminta lah. Okay, ikut arahan atau ikut seperti yang ada dalam Google Form yang diberikan. Setakat ni tak ada masalah cikgu Ya, kalau senyap tu tandanya semua okey lah tu. Okay, alright. So kalau saya tengok dalam ni semua okey. Alright, ada yang dah kongsi tu. Okey, seterusnya saya mohon sangat-sangat kami pihak Urusdia ingin memohon sangat-sangat para peserta untuk memberi maklum balas program Your Apple Teacher Journey ini dengan scan QR code ini ataupun buka link tersebut dan isikan 3 soalan je kata saya cikgu ada juga dikongsikan di dalam ruangan chat. Right, so cikgu boleh cikgu boleh tekan link tersebut dan memberi maklum balas. Terus buat cikgu, untuk pengetahuan rakan-rakan guru yang berpayung di bawah delima, SPL KPM tadi akan hanya dibuka 15 ke 30 minit. Jadi saya syorkan cikgu terus isi. Agar rekod cikgu ada nanti pada pihak Urusdia. Right, so menurut balas ni cikgu tolong cikgu bagi menurut balas supaya pihak Urusdia dapat buat penambahbaikan pada untuk slot program yang akan datang. Okey cikgu, akhirnya kita dah selesai ke penghujung program kita. Okey, so dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua guru yang sudi hadir pada malam ini. Okey, dan juga pada para peserta yang lain yang sama-sama dapat join. Jangan lupa cikgu, malam esok kita jumpa lagi dengan slot Ustaz Faiz Everyone Can Create Project. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye.